Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nuna Bila binti Naim, nombor metrik 260801. Hari ini saya akan membincangkan berkaitan dengan latihan berkumpulan, reskilling dan upskilling latihan dan pembangunan. Dalam poin yang saya akan terangkan ni ialah berkaitan dengan pengenalan dia. Tugas saya ni kami membincangkan tentang isu-isu yang berkaitan dengan latihan dan pembangunan. Kami telah memilih isu reskilling dan upskilling sebagai pekerja. Kita tentu ingin memilih tenaga kerja dengan keterampilan yang mampu menjawab tentang masa kini. Okey. Dalam mentos laporan The Future of the Report dari World Economic Forum 2018 mengatakan setidaknya 54% dari seluruh karya akan membutuhkan proses reskilling dan upskilling yang signifik pada tahun 2022. Okey, untuk maksud dalam reskilling dan upskilling, okey, dan perbezaan dia. Okey, kalau macam upskilling adalah proses meningkatkan keterampilan dan pengetahuan yang telah dimiliki oleh pekerja, dan sedangkan untuk reskilling ialah merupakan proses pembelajaran keterampilan baru guna untuk mendukung pelaksanaan pekerja yang berbeza dari pekerjaan awal dan sebelumnya. Okey, bagi secara ringkas dia adalah upskilling dan juga reskilling berfokus untuk membantu pekerja agar menambahkan keterampilan pada posisi mereka di perusahaan. Reskilling dan upskilling untuk menjadikan kunci utama dari perkembangan perusahaan. Hal ini juga menjadi keterampilan pekerja yang tidak hanya berhenti di posisi tertentu. Upskilling juga dapat menunjukkan bahawa perusahaan memiliki kepedulian dengan perkembangan pekerja. Okey, bagi manfaat reskilling dan upskilling ialah perkembangan teknologi yang menimbulkan grade keterampilan. Kerana grade keterampilan ni dinilai sangat penting. Okey, tapi dia juga mempunyai pengaruh yang buruk kepada latihan dan pembangunan. Sebagai contohnya adalah pengaruh buruk pada strategi, kualiti dan kepuasan pekerja, tidak mampu mengejar market opportunity dan tidak mampu mewujudkan strategi bisnes yang penting. Selama perusahaan masih menganggap hal ini adalah remeh, tidak mungkin organisasi akan stuck di titik yang sama, malah sulit juga untuk berkembang. Okey, bagi perkembangan untuk dan juga manfaat dia adalah satu adalah meningkatkan reputasi pekerja. Okey, hampir juga semua pekerja ingin bekerja di tempat yang mempunyai tempat yang diperhatikan dan dipedulikan kepada para pekerja. Salah satu cara untuk melihat apakah sebuah perusahaan memberikan perhatian dan peduli pada pekerja adalah upaya memberi pilihan dan reskilling dan upskilling. Okey, nombor 2 adalah meningkatkan semangat. Okey, pekerja yang mendapatkan upskilling biasanya lebih bersemangat bekerja setiap hari. Mereka menempuhkan apa yang dapat ditingkatkan dalam kehidupan profesional di dunia kerja. Sedangkan untuk upskilling membantu pekerja menemukan jalur kerja yang mungkin tidak pernah mereka fikirkan sebelumnya. Okey, nombor 3 adalah meningkatkan kepuasan pelanggan. Okey, pelanggan tu seperti pekerja lah. Upskilling dan reskilling membantu pekerja bersemangat untuk menjadi lebih baik. Okey, latihan juga senang di tempat kerja, lebih berkompetensi akan meningkatkan kepuasan mereka. Okey, makin senang makin baik dalam hal skill, maka kualiti bekerja yang dihasilkan juga makin meningkat. Okey, salah satu cara mudah yang dapat dilakukan oleh perusahaan untuk mengembangkan pekerja untuk latihan adalah dengan membuat pilihan reskilling upskilling tersedia bagi sesiapa saja. Okey, digabungkan pula dengan pilihan belajar yang berbeza. Misalnya melalui serangkai video education atau website. Sedemikian pekerja akan lebih mendorong untuk mendapatkan reskilling dan upskilling yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan mereka.
Seterusnya saya akan serahkan kepada rakan saya untuk menerangkan beberapa poin. Kepentingan rescaling dan upscaling. Apabila permintaan untuk kepayaan baru semakin pantas, kemahiran semula dan peningkatan kemahiran boleh membolehkan organisasi mengembangkan kemahiran yang diperlukan untuk kekal berdaya saing. Kebanyakan orang rescaling dan upscaling untuk menonjol daripada orang lain. Namun selepas tahun lalu, ia lebih penting daripada sebelumnya. Kesan COVID, akibat daripada wabak ini, kadar pengangguran telah meroket. Dengan keadaan sebaliknya berlaku untuk keselamatan pekerjaan, ini telah memberi kesan buruk kepada mata pencaharian orang ramai dan membawa kepada pengurangan yang besar dalam ekonomi global. Walau bagaimanapun, seperti yang ditunjukkan oleh sejarah kepada kita, pandemik global atau bencana alam yang besar biasanya diikuti dengan tempoh kemakmuran. Penyelidikan telah mendapati bahawa walaupun COVID masih wujud, dunia berada di ambang ledakan pasca pandemik. Perkembangan teknologi digital dan inovasi. Walaupun syarikat sebelum ini enggan menukar sistem tradisional mereka kepada digital, wabak itu hampir menyebabkan mereka tiada pilihan. Jika mereka mahu meneruskan perniagaan semasa dunia terkurung, mereka perlu bekerja secara digital. Ini telah membawa kepada peningkatan mendadak dalam pembangunan aplikasi, sistem dan perisian baru. Akibatnya, majikan terpaksa melatih semula tenaga kerja mereka untuk menggunakan teknologi ini. Namun, apabila teknologi menggantikan pekerjaan di tempat kerja, seperti peranan pentadbiran tradisional, pekerja perlu melatih semula untuk mencari peranan lain. Kekurangan kemahiran. Pendigital juga mewujudkan permintaan untuk kemahiran baru dan ini terbukti menjadi masalah. Kini terdapat kekurangan kemahiran global yang berkaitan dengan pekerjaan berasaskan teknologi baru. Terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Suraya Eliza binti Mat Tamin, nombor matriks 260873. Dekat sini saya akan membentangkan mengenai membentuk program reskilling dan upskilling. Identifikasi dan analisis. Tentukan tujuan program upskilling. SOLS 24 jam. Misi SOLS 24 jam adalah untuk khidmat didik 7 perkasa, 40% kumpulan ekonomi terendah dengan pendidikan percuma, perkembangan kendiri dan sokongan pekerjaan. My Digital Workforce Work Intact oleh MDEC. MyWIT merupakan satu inisiatif untuk memberi insentif kepada majikan untuk merekrut rakyat Malaysia melalui program peningkatan kemahiran digital dan pembelajaran baru. Last kali Redbit Academy oleh AirAsia. Kursus ini dijalankan dengan kerjasama dengan Google Cloud. Redbit Academy menawarkan 30% diskaun untuk semua kursus yang ada di Redbit Academy sehingga 30 Jun 2021. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan sejahtera, dan saya Nur Asdab Tabim Malik. Saya akan membincangkan tentang kepentingan reskilling dan upskilling. Apabila permintaan untuk keupayaan baharu semakin pantas, kemahiran semula dan peningkatan kemahiran boleh membolehkan organisasi mengembangkan kemahiran yang diperlukan untuk kekal berdaya saing. Apabila kebanyakan orang reskilling dan upskilling untuk menonjol daripada orang ramai, namun selepas tahun lalu ia kini lebih penting dari sebelumnya. Kesan COVID telah mengakibatkan kadar pengangguran telah meninggi dan keadaan sebaliknya berlaku untuk keselamatan pekerjaan. Ini telah memberi kesan buruk kepada mata pencaharian orang ramai dan membawa kepada pengurangan yang besar dalam ekonomi global. Perkembangan teknologi digital dan inovasi. Walaupun syarikat sebelum ini enggan menukar sistem tradisional mereka kepada digital, wabak itu hampir menyebabkan mereka tiada pilihan. Jika mereka mahu meneruskan perniagaan semasa dunia terkurung, mereka perlu bekerja secara digital. Ini telah membawa kepada peningkatan mendadak dalam pembangunan aplikasi, sistem dan perisian baru. Dan akijahnya, majikan terpaksa melatih semula tenaga kerja mereka untuk menggunakan teknologi ini.
Namun apabila teknologi menggantikan pekerjaan di tempat kerja seperti peranan, pentadbiran tradisional, pekerja perlu melatih semula untuk mencari peranan lain. Kekurangan kemahiran iaitu pendigitalan juga mewujudkan permintaan untuk kemahiran baharu dan ini terbukti menjadi masalah. Kini terdapat kekurangan kemahiran global yang berkaitan dengan pekerjaan berasaskan teknologi baharu. Bagi kesimpulan, kajian ini menekankan kepentingan penjajaran antara keperluan kemahiran industri dan pendidikan tinggi. Tenaga kerja sedia masa hadapan harus mengambil berat berkenaan kepelbagaian dan menghormati budaya dalam sistem tadbir urus yang berbeza, membandingkan industri 4.0 memfokuskan pada dunia yang saling berkaitan melalui sistem fizikal cyber. Kita perlu mengelak daripada berfikir bahawa satu pendekatan lebih unggul daripada yang lain. Matlamat industri 4.0 adalah untuk mewujudkan kemakmuran bagi golongan pekerja di dunia